Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jom Mengaji siri yang kedua. Kita akan belajar huruf berbaris di atas A, Ba, Ta, Tha. Okay, untuk makluman sidang penonton sekalian, kita akan menggunakan buku tilawah Kaedah Mudah Belajar Al-Quran tahap 1 hingga tahap 4 yang disusun oleh Abu Mardiyah dan disemak oleh panel guru-guru Al-Quran Masjid Negara. Okay, ini buku dia bahagian belakang. Untuk dapatkan buku ini boleh berhubung dengan Abu Mardiyah di nombor telefon 012-567-3250. Okey, kita tengok tilawah tahap yang pertama. Panduan mengajar yang pertama, kita akan belajar jelaskan nama huruf hijaiyah mengikut sebutan yang betul. Yang kedua, terangkan maksud fathah, kasrah, dhammah dan syiddah. Dan yang ketiga, dibaca terus tanpa perlu dieja. Okey, ini muka surat yang pertama. Okey, mengenal huruf hijaiyah. Sebenarnya saya dah huraikan mengenal huruf hijaiyah ini di siri yang pertama Jom Mengaji. Boleh rujuk kepada Jom Mengaji siri yang pertama. Jadi secara ringkasnya saya akan bacakan huruf-huruf hijaiyah ini sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dhal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Jadi huruf tersebut bila tidak berbaris, bunyinya begitu, namanya begitu. Okey, sekarang hari ini kita akan tengok pada muka surat 2 apabila huruf-huruf tersebut berbaris. Apabila huruf tersebut berbaris, macam mana pula bunyinya? Okay, kita akan ambil pada muka surat 2 ini bahagian yang di atas ini saja dulu. Okay, sebelum itu kita nak mengenali baris fathah. Baris fathah, apa yang dimaksudkan dengan fathah? Fathah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil baris atas. Dalam bahasa Arab, fathah ni maksudnya buka. Jadi kita bila membacakan huruf yang berbaris fathah, kita kena buka mulut kita. Okey, contohnya, ini huruf alif. Bila tidak berbaris huruf alif, tetapi bila berbaris dia bunyi a. Jadi kita baca buka mulut. Jangan nganga mulut, buka sahaja mulut kita. Okey, itu fathah yang pertama. Yang kedua, selain daripada kita membaca, kita juga mengenali makhraj huruf. Sebab bila sesuatu huruf hendak kita sebutkan, kita kena tahu di mana makhraj huruf. Apa maksud makhraj huruf ini?
Makhraj huruf ini maksudnya ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf ini secara amnya ada 5 tempat. Okey, cuba kita tengok gambar rajah ni. Yang pertama, rongga mulut. Pertama. Yang kedua, halkum. Halkum. Yang ketiga, lisan. Yang keempat, 2 bibir. Dan yang kelima, rongga hidung. Jadi ada 5 tempat keluar huruf secara am. Cuba kita tengok gambar rajah ni supaya kita lebih faham. Okey, ini adalah gambar rajah tempat keluar huruf. Kita mula dengan yang di sini. Sini ialah halkum. Ni sini halkum ni. Yang pertama. Yang kedua, ni adalah lidah ni. Yang warna merah ni adalah lidah. Lidah ni dia ada pangkal lidah. Di sini pangkal lidah. Di sini tengah lidah. Tengah lidah. Di sini hujung lidah. Ni hujung lidah. Dan ni tepi lidah. Dia ada 4. Ini tepi lidah. Kemudian makhraj lidah yang kedua. Yang ketiga, rongga. Rongga ni ni kan, ni daripada depan ni sampai ke belakang ni rongga mulut dia panggil. Rongga mulut yang ketiga. Yang keempat, bibir. 2 bibir. Ni bibir atas, ni bibir bawah. Jadi 2 bibir yang keempat. Dan yang kelima tadi adalah rongga ataupun batang hidung. Dekat atas ni. Itu jadi ada 5 tempat keluar huruf secara am. Secara khususnya ada 17. Okey, baik. Kemudian selain daripada kita mempelajari makhraj huruf, kita juga mempelajari sifat huruf. Sifat huruf ni maksudnya sifat bagi huruf-huruf tersebut, dia ada sifat-sifat tertentu. Jadi kita ambil satu sifat yang berlawanan. Kita tengok dari segi posisi pangkal lidah. Tadi saya sebut lidah ni dia ada pangkal lidah, dia ada tengah lidah, dia ada hujung lidah dan dia ada tepi lidah. Jadi posisi pangkal lidah ni ada sifat huruf. Yang pertama namanya isti'la. Cuba ikut saya. Isti'la. Kan pernah dengar kan? Dan yang kedua lawan bagi isti'la iaitu istifal. Istifal. Jadi isti'la, istifal. Apa dia isti'la ini? Okey. Isti'la ni ialah maknanya meninggi, tinggi. Dari segi bahasa maksudnya tinggi. Dari segi istilah iaitu terangkat pangkal lidah. Ada perkataan terangkat ni. Ini yang perlu kita ingat ni. Terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya. Maksudnya pangkal lidah kita itu akan terangkat ke langit-langit semasa kita menyebut huruf-huruf isti'la ni. Agaknya berapakah huruf isti'la? Ya, huruf isti'la ada 7 huruf. 7 huruf isti'la. Apakah huruf-hurufnya? Okey, cuba kita tengok. Sebelum kita tengok huruf dia, kita tengok ni mana pangkal lidah ni dekat sini ni. Ni pangkal lidah ni. Sini pangkal lidah ni dia terangkat nanti. Bila kita menyebut huruf-huruf dia, terangkat pangkal lidah ni, kawasan ni pangkal ni. Ni hujung lidah. Ni tepi lidah, ni pangkal ni. Ni pangkal nama dia. Jadi terangkat bila kita sebut dia. Okey, huruf-huruf dia iaitu yang pertama huruf kha. Kita tak sebut kha. Kha. Jadi kalau kita tengok pangkal lidah kita tu terangkat, kita sebut dia kha. Seterusnya huruf yang kedua sa. Kita tak sebut sa. 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 Kan terangkat pangkal lidah kita. Yang ketiga huruf da. Huruf da. Huruf da.
Ni huruf berbaris lah di atas, saya sebutkan huruf yang berbaris di atas. Jadi bila kita sebut tu pangkal lidah dia terangkat. Kita tak sebut da, kita sebut do. Terangkat pangkal lidah kita. Huruf yang keempat iaitu huruf to. Kan terangkat pangkal lidah kan. Kalau tak terangkat bunyinya ta. Itu tak terangkat. Jadi kita sebut to. Itu isti'la. Huruf yang seterusnya, huruf yang kelima iaitu huruf dha. Huruf dha. Jadi kita sebut tu terangkat pangkal lidah. Kita tak sebut za. Za tak terangkat. Dha barulah terangkat pangkal lidah. Okey, huruf yang seterusnya iaitu huruf gha. Gha. Kita tak sebut ra. Itu tak terangkat kan. Kita sebut ghairil, kita tak baca ghairil kan. Ghairil. Jadi ra itu isti'la, terangkat pangkal lidah. Dan huruf yang ketujuh yang terakhir iaitu huruf qaf. Bila berbaris bunyinya qa kan. Jadi dia terangkat pangkal lidah dia. Kita tak sebut ka, lawan dia ka. Itu lawan dia, bukan isti'la, dia istifal ka ni. Jadi qa. Sekali lagi kita sebutkan huruf tersebut: kha, sa, da, ta, za, gha, qa. Jadi ada 7 huruf yang disebut sebagai sifat dia isti'la. Okey, seterusnya kita tengok lawan bagi isti'la iaitu istifal. Apakah maksud istifal ini? Istifal ni maksudnya menurun, rendah. Kan? Jadi isti'la tinggi, istifal rendah. Tinggi lawannya rendah. Macam itulah. Okey. Tapi dari segi istilah maksudnya apa dia? Tidak terangkat. Kalau isti'la tadi terangkat, yang ni tidak terangkat pangkal lidah semasa menyebut huruf-huruf tersebut. Jadi huruf dia ada berapa? Semua huruf kecuali 7 huruf isti'la yang kita sebutkan tadi. Okey, kalau kita tengok kan, jadi huruf-huruf yang selain daripada huruf isti'la ni, dia adalah huruf istifal. A, ba, ta, tha, ja, ha, da, za. Ra ni dia lain sikit, nanti saya akan terangkan. Ra ini asalnya dia istifal, tetapi sebab dia berbaris di atas, dia jadi ra tebal. Nanti kita akan terangkan. Jadi za, sa, sha, a, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Okey, jadi huruf tersebut selain daripada huruf 7 huruf yang isti'la. Jadi kalau nak ingat huruf istifal dengan isti'la ni, kita ingat huruf 7 huruf isti'la ni sahaja. Yang lain adalah huruf istifal. Okey, sekarang kita akan bacakan huruf-huruf ni dalam buku tilawah muka surat yang kedua ini. Sebelum kita baca huruf ni, kita kena tahu apakah, di manakah makhraj huruf ataupun keluarnya huruf-huruf tersebut, supaya bila kita baca, kita dapat membacanya dengan tepat. Okey, kita mulakan dengan huruf yang pertama, iaitu huruf yang berbaris di atas. Alif berbaris di atas. Yang sebenarnya huruf hamzah ni dia berbaris di atas. Bila berbaris di atas, okey, dia keluar di mana? Di pangkal halkum. Bunyinya a. Pangkal halkum. Dekat mana pangkal halkum ni? Kalau kita tengok gambar rajah ni di sini ni. Ni ni pangkal halkum ni. Halkum ni dia ada 3. Satu pangkal kat bawah ni, yang kedua tengah halkum, yang ketiga hujung halkum. Kalau pokok kan, pangkal pokok kan kat bawah ni.
Tengah pokok sini, hujung pokok sini. Jadi kadang-kadang orang keliru, pangkal halkum ni dekat mana. Jadi kita ingat pangkal halkum ni dia duduk di bawah halkum sedikit. Ni dekat halkum, tapi di bahagian di bawah ni. Dia dibagikan kepada 3 bahagian ini, halkum tersebut. Jadi dekat sini bunyinya a. Kadang-kadang tertukar dengan huruf a ni. A, sini a. Ni a, tengah sikit kan. Dia sempit sikit bila kita sebut dia. Jadi sini a. Dia sama dengan huruf ha. Ha, makhraj dia sama, tempat keluar dia sama. Jadi kita tengok kadang-kadang ada berlaku kesalahan apabila a ini bertemu dengan huruf ain. Bila-bila mula kita nak baca, contohnya a'udzu, kan? Kita sepatutnya kita baca a'udzu. Dulu kan? A'udzu. Tapi kadang-kadang orang baca macam mana? A'udzu. Ni tertukar dengan huruf ain. A'udzu. Dah mula-mula nak baca Al-Quran, a'udzu ni pun dah salah dah. Jadi sebab itu pentingnya kita mengetahui makhraj huruf dan kita mengetahui bagaimana cara untuk membacanya dengan tepat. Jadi bacanya ialah a'udzu. Okey. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah. Ini kan sama juga, ni huruf apa ni? Tadi a kan? An'amta. Kadang-kadang orang baca amta kan. Jadi insya-Allah bila kita mempelajari ni, kita dapat menyebut dengan tepat. Ni hamzah, amta. Baik, seterusnya kita akan tengok huruf yang kedua, iaitu huruf ba. Huruf ba ni keluar dekat mana? Ya, huruf ba ni antara 2 bibir. Antara 2 bibir. Kalau kita tengok gambar rajah ni, sini. Ni bibir dia, bibir atas ni, bibir atas. Ni bibir bawah, ni bibir bawah. Di antara 2 bibir ni ada huruf ba. Keluar huruf ba. Huruf ba ni senang kita sebut. Kita sebut ba. Okey. Seterusnya huruf ta. Huruf ta ni pun kita kena tengok di mana tempat keluar huruf dia supaya sebutan kita tepat. Dekat mana ya? Ya, di hujung lidah dengan pangkal gigi kacip atas. Jadi kita kena ingat hujung lidah ni dengan pangkal gigi kacip atas. Tak faham lagi lah macam mana. Okey, kita tengok gambar rajah dia supaya kita faham. Okey, ni gambar rajah lidah kan. Ni hujung lidah ni. Ni yang saya nampak ni kan. Ni hujung lidah. Okey, baik. Hujung lidah ni kita temukan dengan pengikat gigi. Baik, ni gigi kita, gigi atas kan. Gigi kacip atas tu kan. Jadi ni hujung gigi, ni hujung gigi. Ni pengikat gigi ni. Kan, pengikat gigi ni, jadi kita letakkan hujung lidah kita ni dekat pengikat giginya. Jadi bila kita letak, cuba letak. Letakkan hujung dia. Bila kita letak tu, kita pun sebut ta. InsyaAllah tepat. Ta. Kita buka mulut kita. Ta. Tepat. Jadi sebab itu penting kita mengetahui makhraj huruf. Bila kita letak tepat, bunyinya tepat. Jadi hujung lidah dengan pengikat gigi. Cuba letakkan sekali lagi. Ta. Okey, sebutkan sekali lagi. Ta. 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 Jadi kita tahu sebutan dia. Selain itu kita tahu tempat mana keluar huruf ta ini. Jadi ingat, hujung lidah dengan pengikat gigi ke atas ni, ataupun pangkal gigi ni, boleh pangkal gigi kacip atas ni, jadi ta. Okey, baik, boleh. Okey, baik. Seterusnya kita sambung huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga, huruf yang terakhir. Dekat mana keluar huruf ini? Ya, dia hujung lidah juga. Dia hujung lidah dengan hujung gigi kacip atas. Hujung lidah, hujung gigi.
Hujung-hujung. Ingat hujung-hujung. Ta tadi hujung. Lepas tu dengan pengikat gigi kan. Ni tak, ni hujung lidah, hujung gigi. Cuba kita tengok gambar rajah ni supaya kita lebih faham. Ni hujung lidah kita, ni gigi kacip atas tu kan. Tadi dekat sini ta kan. Ni sa ni hujung ni. Hujung gigi ni. Hujung lidah ni kita letakkan di hujung gigi kacip atas sini. Keluarkan sedikit kan. Kita gigit pun tak apa, payah sangat kita gigit jangan kuat sangat, putus lidah pula kan nanti. Jadi perlahan kita keluarkan sedikit hujung lidah kita ni, letakkan di hujung gigi dan kita sebut sa. Lembut saja. Sa. Macam tu. Okey, sekali lagi hujung lidah, hujung gigi. Cuba letakkan. Okey, kita sebutkan sa. Bagus. Okey. Jadi kita telah tahu bagaimana cara untuk kita menyebut, iaitu tempat keluar huruf dia. Okey, saya sebutkan sekali lagi. Ini pangkal halkum, keluar dia. Ba, dua bibir. Ta, hujung lidah dengan pengikat gigi. Ta. Yang ni pula sa ni, hujung lidah dengan hujung gigi kacip atas. Hujung lidah, hujung gigi. Sa. Jadi bila kita tahu macam tu, senanglah kita nak sebut kan. Tepatlah bacaan kita nanti insya-Allah. Okey, habis makharijah huruf, tadi kita sebut apa dia? Sifat huruf pula. Sifat huruf ni, adakah dia isti'la ataupun istifal? Agak-agaknya ni 4 huruf ni dia istifal ke isti'la? Ya, betul. Dia istifal, ya, istifal. Istifal ni maksudnya pangkal lidah tidak terangkat. Ya, pangkal lidah tidak terangkat. Jadi kalau kita baca dia kita baca pangkal lidah tidak terangkat. Okey? Cuba ikut saya. Kita akan bacakan huruf-huruf tersebut yang berbaris di atas dengan makhraj dia tepat dan juga dengan sifat dia, iaitu istifal. Okey, yang merah ni saya akan sebutkan sifat dia, kemudian kita akan bacakan yang di bawah ini sebutan dia satu. Jangan panjang. Jangan baca abatasa panjang. Dia nak baca ba ta sa. Dia satu macam tu. Okey, cuba kita akan bacakan. Okey, ikut saya ya, sama-sama ya. Ba ta sa. Okey, saya akan sebutkan sifat dia ya. Istifal. Ba istifal. Ta istifal. Sa istifal. Jadi 4 huruf ini sifat dia adalah istifal. Okey, kita akan bacakan daripada awal hingga akhir. Okey, cuba sama-sama kita bacakan. Jadi ingat tempat keluar huruf tadi yang kita telah pelajari ya. A ba ta sa. A ba ta sa. A ba ta sa. Ba ta sa a. Ta sa a ba. Sa a ba ta. Sa ta ba a. Sa ta a ba. Ta sa ba a. Ba sa ta a. Ba sa a ta. A ba ta sa. Baik. Jadi sekiranya suka dengan video ini ya, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain
dan untuk bagi semangatlah kepada saya untuk menghasilkan video-video yang lain pada masa akan datang. Jadi insya-Allah jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Okey, sekian saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.